واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam My Quran Time 2.0 Quran Salat Infak pada hari ini. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melihat kepada halaman yang pertama selepas kita berkenalan dengan My Quran Time pada hari semalam untuk sama-sama kita melihat kepada apakah format pelaksanaan My Quran Time, bagaimana ianya berbeza dengan 1.0 di mana kita mendalami 1/3 daripada halaman, dan pada hari ini kita memulakan dengan suratul Fatihah bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Safas, how are you? Alhamdulillah. Kita bertemu Ustaz ya bersama dengan rakan-rakan yang berada di studio. Apa khabar semua? Baik, ya. Alhamdulillah. Seronok Ustaz dengar kataan Alhamdulillah itu. Betul. Yang kita ucap dalam surah Al-Fatihah ini sebenarnya. Betul. Nanti kita akan jumpa di akhirat nanti. Di syurga perkataannya sama juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersyukur betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana surah Fatihah memulakan kita pada hari ini Ustaz? Betul Safas. Dalam kehidupan kita, Fadil Safas, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa bersama dengan Al-Quran dan kita senantiasa bersama dengan surah Al-Fatihah ini. Sekurang-kurangnya kita baca dalam 17 kali sehari semalam dalam solat fardu kita. Cuma inilah masa ataupun inilah maksudnya kita bersama dengan My Quran Time contohnya, kita dapat terus dalami dan fahami apa yang kita baca Safas. Kadang 30 tahun 40 tahun baca kan, tak faham. Alhamdulillah bil alamin apa dia, ihdinas siratal mustaqim apa dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa dia, sebenarnya sangat-sangat agung, sangat hebat sekali maksud dia. Sehingga saya perhatikan Safas, antara ada imam-imam Masjidil Haram antaranya bila baca Al-Fatihah satu masa, bila sampai iyyaka na'budu tu dah tak boleh nak sambung bacaan. Betul. Kerana makna yang sangat subhanallah mendalam sebenarnya Safas. Jadi itu yang kita ingin dalami Ustaz ya. Sama-sama kita mulakan program kita ini dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Mari kita perhatikan apakah ringkasan Ustaz ya. Masih kita ada ringkasan bagi surah Al-Fatihah yang kita baca pada hari ini. Ayat 1 hingga 4, puji-pujian kepada Allah, keimanan kepada hari kebangkitan dan Asmaullahul Husna. Ya, kita akan lihat bagaimana Asmaullahul Husna yang diangkat di dalam surah ini ada 2 ya, berbanding dengan 99 yang wajib kita ketahui untuk kita sama-sama maknai mengapa Allah pilih 2 Asmaul Husna pada ayat ini. Pada ayat yang kelima, pengkhususan ibadah, permohonan doa dan pertolongan yang Ustaz nyatakan tadi tu. Bila baca sampai ayat ini, jika kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kita ada sesuatu yang amat personal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itu kita akan sebab Ustaz ya, kita akan rasa amat berat dan indah sebenarnya isi ayat yang kelima. Diikuti pada ayat yang ke-6 hingga 7, memohon hidayah dipimpin jalan yang lurus. Itu doa yang wajib dibaca dalam bacaan yang wajib, ada amalan yang wajib, iaitu solat kita Ustaz ya. Jadi di sinilah bertemunya di antara Quran dan solat yang kita
belajar daripada surah Fatir ayat yang ke-29, dan lebih daripada itu surah Al-Fatihah ini dinamakan sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang dalam solat, berulang-ulang mesejnya di dalam Al-Quran. Jadi inilah pertemuan di antara Quran dan solat. Tidak mungkin orang solat tanpa memahami Quran, tidak mungkin orang baca Quran tapi lepas tu tak nak solat, Ustaz ya. Rasa berat ataupun rasa tak payahlah saya nak solat. Sebenarnya tanda kejayaan yang dinyatakan dalam azan ialah hayya 'alas salah, barulah hayya 'alal falah, dan itu juga yang dinyatakan pada surah Al-Baqarah pada hari esok yang kita akan dalami bersama. Mari sama-sama kita membaca sekali lagi suratul Fatihah, ulangan untuk sama-sama kita memberi perhatian. 1-2 selekoh tajam penting pada ayat awal 1 hingga 2 agar jangan sampai mula je dah tersilap, Ustaz ya. Kita nak yang terbaik agar kita bawa yang terbaik dalam solat kita. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran yang ikuti sama ada di sini di studio bersama dengan kami ataupun yang berada di rumah ataupun di mana juga berada. Subhanallah, seperti kata Al-Fadhil Ustaz tadi, antara perkara yang sentiasa berlaku Ustaz dalam bacaan surah Al-Fatihah bermula dari ayat yang pertama lagi, iaitu pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Iaitulah dilonggar jadi bismi tu. Ba tu ba. Okey. Dia takbir Allahu Akbar. Bismillah. Shortcut ya. Shortcut. Bismillah. Oh, panjang pula tu. Kan? Sebab dia kata Bismillah je pun bukan ayat lagi. Jadi kadang-kadang Ustaz ni bila baca Quran ni, kalau kadang-kadang kita daripada masa biasa kita lepas makan apa ke, dia nak masuk pada makhraj style Arab baca Quran ini, dia ada apa? Dia punya warm up dia. Itu yang kadang-kadang lambat warm up, dia jadi bismillah je. Oh betul. Kan? Macam ni 9 kan? Betul Safas. Macam ni 9 lah. Subhanallah. Jadi kena hati-hati, betul Safas. Kita kena hati-hati bismi sebab dia dah merupakan satu ayat. Ayat yang pertama tu sudah merupakan satu ayat daripada suratil Fatihah. Bukan bermula daripada Alhamdulillah tu. Dia bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama daripada Al-Fatihah. Boleh sebut nak dengar Bismi? Oh, kemah tu. Kemah tu. Baik. Jadi insya-Allah kita nak cuba, kita nak baca sekali lagi ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Kita kena elakkan macam perkara tadi, Bismillah tadi sebab kalau kita dah terbiasa tuan-tuan dan puan, dia akan lekat. Dia jadi habit kita, jadi tabiat dah. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ba hilang. Subhanallah. Jadi kena hati-hati. Kita cuba dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Astagfirullahalazim. Gitulah 7 ayat daripada surah Al-Fatihah Ustaz, yang nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dan di manakah rujukan tentang As-Sab'ul Mathani ini? Dinyatakan dalam surah Al-Hijr Ustaz ya, surah yang ke-15 ayat yang ke-87. Jadi hari ini mari sama-sama kita lihat kepada surah 15 ya, surah Al-Hijr ini pada muka surat berapa tu Ustaz? Kita sama-sama buka ayat yang ke-87 pada muka surat yang ke-266. Dan kita nak membaca surah ataupun ayat ini untuk memastikan kita jelas bahawa rupanya nama lain bagi Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat berulang-ulang.
Dikomentar oleh Ibnu Kathir ya dalam tafsirnya bahawa 7 ayat yang berulang-ulang ini adalah dalam solat Ustaz ya. 7 ayat yang berulang-ulang dalam solat ini penting kerana ia menjadikan kita lebih lagi dekat dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-87 surah Al-Hijr. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa tak muka surat 266 surah Al-Hijr, iaitu pada ayat yang ke-87, 5 baris daripada bawah. Jumpa? Jumpa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-87, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini adalah sebagai satu benda yang besar Ustaz ya. Bila Allah nyatakan 7 ayat ini secara spesifik, kemudian baru dinyatakan tentang dan Quran itu adalah azim. Azim ini maksudnya yang hebat. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan jadi orang yang hebat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membaca 7 ayat ini, paling kurang Ustaz ya, 7 ayat ini berulang-ulang dan paling kurang sehari kita baca 17 kali sehari, iaitu dalam 17 rakaat yang wajib dalam solat kita, ianya memberi kesan ya, kita rasa azim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang azim ya, bukannya manusia, bukannya masalah kita, dan itu kesan apabila kita membaca banyak kali Al-Fatihah dalam kehidupan kita seharian. Dan lebih daripada itu adalah As-Samul Mathani ini berulang isinya di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time. Baca, faham, amal dengan Quran. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat yang kelima surah Al-Fatihah, 17 kali kita ulang-ulang sehari dalam kehidupan kita, menandakan lemahnya kita sebagai hamba Allah yang tidak putus-putus memohon, merayu, mengadu akan kelemahan kita dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ustaz kita masuk seketika ke ruangan tajwid. Pada hari ini kita nak berkongsi dan kita nak ulang kaji bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan apa antara kalimah-kalimah ataupun perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dalam surah Al-Fatihah. Antaranya yang pertama iaitulah pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahkan ayat yang pertama kita kongsi sebelum tadi, iaitulah menyempurnakan makhraj huruf
Ha. Subhanallah. Huruf apa tuan-tuan dan puan? Masya Allah. Sekali lagi huruf ha. Kalau orang kampung kita panggil apa? Ha apa? Pandai. Subhanallah. Ha pedas. Kalau kampung saya dia panggil ha spicy. Amboi, ha spicy sahabat. Ha pedas. Subhanallah. Okey, ha pedas dekat mana letak dia? Dia ada rongga kerongkongan kita ni. Ada 3 stesen kan? Atas, tengah, pangkal. Ha duduk dekat tengah. Ada 2 huruf kawan dia. Satu lagi, satu huruf. Ain. Ya, so yang kita nak praktis hari ni huruf ha. Ha, cuba ha. Okey, alhamdu. Bagus, pada ayat yang kedua. Sekali lagi. Alhamdu. Subhanallah. Kemudian ayat yang ketiga ada 2 kalimah yang melibatkan huruf ha. Satu ha berbaris sukun ataupun mati. Satu lagi ha yang berbaris kasrah ataupun bawah. Ar-Rahmani. Cuba. Ar-Rahim. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus, subhanallah. Harap-harap ibu-ibu ayah penonton di rumah pun sama. Tarik pun sama, tarik jangan tarik diri, tarik suara. Jangan tarik suara. Seterusnya kita nak melihat pula. Ini agak mencabar pada ayat yang ke-6. Antara huruf yang perlu kita beri perhatian iaitulah huruf ha. Tadi ha pedas. Yang ni ha pula. Ha. Cuba ikut saya. Ha. Sad. Ta. Qaf. Ada 4 huruf. Sekali lagi. Ha. Sad. Ta. Qaf. Ihdina. Ihdina. Yang tu ha dekat bawah ni, pangkal. Ha. Yang tadi ha pedas dekat tengah. Ha, yang ni ha. Cuba ha. 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 Sama je off time. Itu masalah. Lepas ni kena cuba dengan kawan insya-Allah. Biar beza. Ha. Ha. Biar beza. Al-sirati. Cuba. Al-sirata. Kalau bagi depan, as-siratu. Baris bawah kita cuba, bagi depan, bagi atas semua kita cuba. Pandai. Sekali lagi. As-sirata. Sa. Sa. Tebal kan? Sa. Si. Su. Kalau sin? Sa. Si. Su. Tipis. Yang ni sad. Sa. Si. Okey. Kemudian ta. Okey, bagus. Berpindah kepada kalimah yang terakhir iaitu al-mustaqim. Cuba. Yang ni kita nak fokus pada huruf qaf. Huruf apa? Qaf biar beza dengan kaf. Cuba sebut. Qa. Qa. Ka. Qu. Ku. Beza bunyi. Kesama je. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf kaf. Tertukar dah dengan huruf qaf. 17 kali kita baca sehari semalam. Alangkah ruginya kalau tertukar huruf lagi. Cuba sekali lagi. Al-mustaqim. Cuba. Al-mustaqim. Cumanya kadang-kadang Safas, bila nak menjaga al-mustaqim tu, kita nak tebalkan qaf. Semua tebal. Ikut. Mustaqim. Jadi semua tebal. Jadi macam mana cara dia, maknanya kena talaki lah. Kena semak dengan guru macam hari ni kan. Kita baca ramai-ramai. Nanti sorang-sorang pula. Mana baca ramai-ramai dulu, betulkan. Sekali lagi. Jadi mim tak tebal, sin tak tebal, ta tak tebal. Yang tebal, qaf sahaja. Al-mustaqim. Cuba. Al-mustaqim.
Subhanallah. Terbaik, Ustaz, ya. Terbaik Safazan. Itu ayat yang ke-6. Ada satu lagi kalimah yang saya kira dalam surah Al-Fatihah paling mencabar ayat ini, namun kita nak berpindah seketika Safaz. Oh ya. Kalimah kita pada Kalimah ya. Biasanya dalam bahagian pertama Ustaz ya, tapi hari ini kita ambil dahulu. Kita kenal kalimah pertama ataupun kalimah pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu daripada surah Al-Fatihah yang kita nak beri perhatian. Itu alhamdu ya, hamida, yang maksudnya memuji, dan dia berbeza dengan istilahnya mim dal ha Ustaz ya. Kalau ha mim dal itu kita terbalikkan jadi mim dal ha itu madah. Madah ni maksudnya ialah pujian tapi dekat mulut je. Bermadah kan bahasa Melayu kita bermadah ya. Tetapi alhamdu itu ha mim dal, ha daripada mana Ustaz? Hurufnya? Tengah ya. Maksudnya daripada kawasan sini kan, daripada kawasan yang dekat dengan hati kita, maka alhamdu ini adalah segala pujian dan kesyukuran daripada hati. Daripada hati yang kita betul-betul jiwai, dan itulah yang memulakan kalau pagi-pagi kita bangkit itu daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Kita puji daripada hati, dia bukan sekadar di mulut saja. Kalau puji di mulut saja itu adalah madah. Dan mengapa pilihan perkataan ini penting? Kerana cara sebut pun penting dan maksudnya pun penting, daripada tempat yang betul, agar jangan sampai pujian kita 17 kali sehari hanya di lidah saja Ustaz. Betul Ustaz. Ya, tetapi ia datang daripada hati, tapi keluarlah kat lidah juga. Betul. Seperti mana yang kita perhati sebenarnya tadi, ada selekoh tajam penting kita beri perhatian dalam surah Fatihah bersama Ustaz Tar. Betul Safaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik. Kalimah yang terakhir yang kita nak beri perhatian dalam surah Al-Fatihah pada sesi kali ini, iaitulah pada ayat yang terakhir. Kalimah yang terakhir terletak di ayat yang terakhir. Iaitulah kalimah ad-dhalin. Itu mat apa tu? Agak-agak lah. Mat apa? Tak tahulah Ustaz, tak sebut aje lah dia kata. Mat lazim kalimi muthaqqal. Berat. Muthaqqal tu maksud dia berat. Sebab apa? Mat tu, alif tu huruf mat, atas dia tu macam ada tanda apa tu? Misai. Misai, kening, misai, ada kata lintah pada juga kan, macam-macam bertemu dengan sabdu ataupun syiddah tu atas huruf lam. Oh, itu yang berat tu. Bertemu dengan sabdu selepas dia. Jadi nama dia tadi mat lazim kalimi muthaqqal. Bacaan dia berapa harakat? 6 harakat. Boleh diskaun? Minta maaf, no discount. Tak boleh diskaun. 4 ke 2 tak boleh. Mesti 6 harakat. Dan kita kena jaga satu lagi huruf dad. Huruf apa? Dad, tepi lidah kena gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Dha. Sebut dha. 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 Tepi lidah. Dha. Bukan hujung lidah. Kalau hujung lidah jadi dal. Da. Walad. Oh, tak betul. Itu huruf dal. Tepi lidah. Walad. Cuba. Okey, perhatikan Walad. Dhalin. 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah. Dulu Dia kata sampai, dia kata. Alhamdulillah. Memang satu kalimah je sampailah. Ya. Selalu satu ayat tu dekat situ selalu tak sampai. Oh, sebab tak wakaf. Ayat 7 tu boleh wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Habis nafas baru. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Jadi kita nak dengar lepas ni Ustaz, bacaan daripada para qari dan qariah kita yang berada di studio. Ya. Namun kita nak berehat dulu seketika, bagi reda sikit. Bagi reda sikit. Berehat, ambil nafas. Lepas ini kita akan kembali Safaz dalam My Quran Time 2.0 solat. Quran solat infak. Bertemu selepas ini. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Demikian tadi bacaan secara beramai-ramai oleh para qari dan qari'ah. Subhanallah. Ada saya dengar tadi Ustaz Faz, ada sebahagian dengan taranum Hijaz, ada dengan ada dengan taranum Bayati, dan ada dengan taranum Al sendiri. Subhanallah. Tapi apapun subhanallah, di tahniah kepada ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan, dapat baca dengan bagus, dapat baca dengan baik, terutamanya huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang telah kita kongsikan seperti tadi yang perlu diberi perhatian. Tinggal lagi seorang-seorang aja belum? Belum. Jadi itu yang kita nak kena faham dulu seorang-seorang, nanti mungkin memberi kesan Ustaz ya. Di mana apabila kita melihat pada ayat pertama, tuan-tuan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Imam Ar-Razi menyatakan ba di sini ada ilsaq, istilah bahasa Arab misalnya, dia bercantum dengan sepatutnya kata kerja. Ya, maksudnya ayat ini kalau nak cakap lengkapnya macam tak lengkap lah, disebabkan dengan nama Allah itu, kalau saya dengan Ustaz Tarmizi tak lengkap ayat. Tetapi kalau saya pergi dengan Ustaz Tarmizi, saya makan dengan Ustaz Tarmizi, lengkap. Maka kalau katakan di sini saya menulis, saya duduk, saya membaca, saya buat apa sahaja, sebenarnya hakikatnya adalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tak diletakkan dekat sini Ustaz ya. Pasal apa? Pasal yang pentingnya Allah. Yang pentingnya adalah kudrat daripada Allah, kuasa daripada Allah yang memberikan saya boleh bercakap, boleh menonton sekarang di depan TV ke, di depan Facebook ke, di studio sekarang ini. Jadi inilah sikap kita bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Engkau bagi aku boleh buat macam-macam, termasuk untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dan itu sebabnya terus sahaja kita memuji Allah Ustaz ya, pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian dan kesyukuran. Puji pada nikmat yang dapat pada orang lain, syukur pada nikmat yang dapat pada kita. Ustaz ya, saya bagi pen pada Ustaz ya, ataupun Ustaz bagi pen pada seseorang lain, pada katakan pada Firdaus contohnya, maka saya cakap Ustaz, terima kasih Ustaz, pasal rupanya pen ini sampai pada Firdaus. Tetapi kalau katakan pen ini sampai pada Ustaz, Ustaz cakap terima kasih, itu namanya syukur. Yang tadi itu adalah puji. Kesannya apa? Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita sama ada dapat nikmat kita puji. Kalau dapat nikmat kita apa? Puji ke syukur? Syukur. Kalau orang lain dapat nikmat, kita puji. Maka kesannya ialah kita tidak akan tak puas hati dengan orang Ustaz. Orang lain dapat sesuatu kelebihan, maka kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah Engkau bagi pada dia nikmat, dan Engkau juga boleh bagi nikmat yang ada itu pada aku. Dan kalau kita dapat, kita akan amat bersyukur, kerana dalam surah Ibrahim Allah menyatakan jika kita bersyukur ini, kita akan ditambahkan. Ini kesan bila kita beramal dengan ayat nombor 2 ini. Dan setiap hari bila kita ada banyak kekurangan, kelebihan dalam diri, dalam keluarga Ustaz ya, pasangan, isteri, anak dan sebagainya, bila ada mindset apa khabar, apa khabar tuan-tuan sekalian, jawapannya apa?
Alhamdulillah, kita adalah umat alhamdulillah. Kita adalah umat alhamdulillah. Jangan pula cakap apa khabar hari ni masalah betul lah kan. 28 hari bulan, 30 hari bulan, dompet tengah kan. Itu yang difokuskan dahulu, padahal sebenarnya banyak lagi benda yang boleh kita nyatakan sebagai rahmat daripada Allah yang kita ingin puji, yang ingin kita syukuri. Dan diulang kembali pada ayat nombor 3. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi melihat cara bacanya, tetapi mengapa dua Asmaul Husna ini daripada banyak-banyak yang ada yang kita hafal diberi perhatian diulang dalam surah Al-Fatihah. Bersama Ustaz Tarmizi dahulu. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah Ustaz Fazrul. Orang dapat nikmat kita puji, kita Betul. dapat nikmat syukur, alhamdulillah, subhanallah. Kita doakan sahabat-sahabat kita nanti dapat bersama hadir untuk mengikuti Ustaz Fazrul pengajian kita My Quran Time insya-Allah. Ayat yang ketiga Safas. Betul. Antara ayat yang mencabar sebab biasanya berlaku dalam kalimah ataupun ayat Ar-Rahmanir Rahim ini bila nak menebalkan huruf ra pada kalimah Ar-Rahim, ni tu kadang-kadang dia bunyi macam nu. Sebab apa? Sebab dia nak tebalkan ra tu. Ya. Tapi ni tu jadi kan. Ar-Rahmanur Rahim dia nak tebal ra tu. Ni tu tak jelas. Kita dengar rakaat kedua pun sama juga. Jadi kena hati-hati. Ar-Rahmani. Cuba. Kan? Lepas tu baru masuk ra kan? Dan juga satu lagi yang berlaku biasanya ra tu dia bunyi tipis. Ar-Rahmani Rahim. Rahim mana kawan awak ke? Kan? Ingatkan nama orang kata. Oh subhanallah. Ra tu sifat ra. Tafkhim tebal ra. Cuba. Ar-Rahmani Rahim. Cuba. Bagus, alhamdulillah. Satu lagi kalau boleh nak ubah style. Style apa pula? Pada Ar-Rahmanir Rahim tu biasanya pada bismillah. Kan? Dia bunyi macam dulu-dulu kita kecil-kecil macam saya budak-budak dulu lah, dia panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panjang dekat lah dengan man tu. Jadi dekat Ar-Rahman, kita cuba dekat Ar-Rahman ni jangan Ar-Rahmani. Lama sangat tu. Dua harakat lebih. Tak nak. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayuh, bagus. Ra tebal, ha pedas ada dan ra pada kalimah Ar-Rahim pun tebal tafkhim. Alhamdulillah Safas. Baik, jadi itu adalah bacaan Ar-Rahman Ar-Rahim, cara bacaan yang betul Ustaz ya. Hadir selepas Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita perasan tuan-tuan pada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin itu bercakap tentang rububiyah. Rububiyah itu maksudnya ialah Tuhan ini adalah pencipta, Tuhan ini adalah yang mendidik, yang membesarkan al-alamin. Al-alamin ini adalah kata plural ataupun jamak kepada alam. Betul. Yang berakal. Ustaz ya. Jadi bila kita berakal sahaja kita boleh puji dan syukur. Kalau waktu kita tak berakal, bukanlah maksudnya gila kan, tapi maksudnya tak berapa guna kapasiti berfikir kita. Kita mula untuk tidak nampak nikmat daripada Allah untuk kita syukur ataupun nikmat daripada Allah kepada orang lain untuk kita syukuri. Pasal apa kita tak menggunakan akal pada pagi ini untuk sebenarnya ataupun pada malam nanti kita cakap sebenarnya Allah dah bagi macam-macam kat saya. Bila kita rasional sahaja, sebenarnya dia memberi kesan pada kita apa? Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kalau dalam keluarga itu susah nak puji, susah nak iktiraf seseorang, ya, isteri dah buat macam-macam, suami dah buat macam-macam, anak buat macam-macam, kawan buat macam-macam. Mengapa jadi begitu? Kerana orang itu bukan al-alamin. Dia macam tak berapa berakal sangat. Kalau dalam bahasa Arab ini awalim juga kata jamak bagi alam. Tapi itu termasuk yang berakal dan tidak berakal. Tapi alamin, jin, manusia, malaikat, ini yang selalu berakal dan memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah jadikan semua perkara ini, Allah cakap sebab apa? Menurut Imam Baghawi, keduanya ini disebabkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Disebabkan itulah Allah jadikan alam ini pasal Allah sayang kita. Dan Allah jadikan alam ini penuh kasih sayang, dan kalau katakan Allah ajar kita dengan Quran kerana Allah sayang kat kita, makin seseorang itu dekat dengan Allah, makin dekat dengan perkataan Allah, apa jadi tuan-tuan? Kita suka berkasih sayang. Dia tak ada kira suka fitnah, kutuk orang,
marah-marah pada setiap masa. Itu tidak mungkin berlaku bila kita mula dah guna akal. Ya Allah, sebenarnya banyak dah aku dapat ni, kan? Kesannya apa? Ya Allah, kalau aku dapat macam-macam ini, aku perlu menyampaikan kasih sayang, kerana orang yang berkasih sayang ni ada macam-macam, tuan-tuan. Dia dapat macam-macam. Orang yang kurang dapat daripada Allah, ya, dia tak rasa dia dapat macam-macam. Dia rasa saya tak cukup, saya tak dapat, saya tak puas hati. Maka kesannya apa? Kesannya lawan kepada Rahman dan Rahim ini ialah penuh dengan marah-marah, tak puas hati, bentak-bentak, ya, tengking-tengking, dan itu perlu diubat dengan ayat nombor 3, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita berehat sebentar. Selepas ini dalam My Quran Time, sama-sama kita kembali semula insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada episod yang pertama, pusingan pertama, dan kita teruskan dengan Quran, Salat, Infak. Sama-sama ingin kita mengulang kembali 7 ayat yang berulang-ulang ini, dan kita ingin mengulang 114 surah yang ada untuk sama-sama kita memaknai kepada ayat Malik Yaumiddin pada ayat yang keempat, iaitu penguasa, Raja Hari Pembalasan. Boleh dibaca dengan 2 kaedah, Ustaz, ya. Kalau katakan di Malaysia kita baca Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin, biasanya dekat Mekah, kan? Mekah, betul. Okey, jadi kalau Malik itu adalah pemilik, tapi kalau Malik itu ialah raja kepada hari pembalasan. Bila kita melihat kepada ayat yang kedua, kita tahu bahawa Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan sekalian alam, bukan sekadar alam yang kita lihat semata-mata sekarang ini, tetapi ia mencangkup kepada alam yang kita tidak nampak. Dan salah satu tanda alam yang kita tidak nampak itu adalah Yaumiddin. Allah berkuasa dan Allah adalah raja. Untuk memastikan kita bertanggungjawab atas apa sahaja yang kita buat sekarang, kena berfikir panjang, Ustaz, ya. Berfikir panjang iaitu apa kesan 3 saat, 3 minit, 3 bulan, 3 tahun, seterusnya 30 tahun dan sampai di akhirat nanti. Apakah segala nikmat yang Allah berikan itu dapat saya jawab dengan standard ad-din, iaitu agama? Adakah kalau katakan saya diberikan mata, diberikan tangan, diberikan ilmu, diberikan keluarga, bila sampai di akhirat, kalau ia mencapai standard ad-din, agama, mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita lulus, Ustaz. Ya. Tetapi kalau tidak, ianya adalah sebagai satu hutang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Din ada kaitan dengan dain yang bermaksud hutang, kita akan ditanya, dan ia adalah satu liability, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sudah ada mindset cara berfikir dunia ini berkait dengan dunia akan datang, ia ada kaitan dengan ayat nombor 5. Kita baca sekali lagi dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Kehambaan kita, kita merasakan bahawa ya Allah, kami ini hamba, akan terus menghambakan diri dan kami perlukan pertolongan. Ayat 5 bersama Ustaz Tarmizi. Insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Subhanallah, rupanya bila kita baca surah Al-Fatihah ini, sebenarnya Allah menjawab, Ustaz Fazrul, setiap ayat yang kita baca, antaranya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab hamadani abdi, hamadani abdi, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, Allah jawab, subhanallah. Yang apa, antaranya lagi majjadani abdi, Allah jawab, subhanallah. Jadi kena hati-hati dan kita kena baca yang terbaik, dan juga kita kena fahami seperti ayat yang kelima ini, subhanallah. Kadang-kadang kita rasa kita ini segala-galanya ada, segala-galanya boleh, tapi sebenarnya kita ini hamba Allah. Kita letakkan dahi kita ke tanah, kita sujud, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kelima, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam hadis kursi Ustaz ya, bercatakan bahawa ini satu bahagian untuk Allah, satu bahagian adalah untuk hamba-Ku, iaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, iaitu padamu ya Allah kami menghambakan diri dan kami beribadah. Beribadah bukan sekadar solat Ustaz ya. Tetapi bila kita merasakan kita ini lemah, kita ini ingin mengikut kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Rabb Al-Alamin, maka itu adalah tanda kita ini nak budu, kita menghambakan diri, dan perlu dalam masa 24 jam Ustaz ya. Bukan sekadar waktu solat 5 minit kita beribadah, kemudian lepas tu bekerja, bercakap, makan, minum, itu bukan beribadah, bukan. Nak budu ini dalam fi'il mudhari', iaitu sesuatu yang berterusan. Padamu ya Allah kami sentiasa beribadah, dan padamu ya Allah kami sentiasa memohon pertolongan. Dua kali perkataan iyyaka pada ayat nombor 5 ini menjelaskan kepada kita betapa kita ini khususkan Ustaz ya. Khususkan ibadah kita, nak minta tolong, semuanya tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita fokus kepada Allah, ia adalah sebagai satu munajat Ustaz. Itu sebabnya kalau imam baca, bila dia cakap iyyaka itu dengan perasaan, dia adalah satu munajat, satu rintihan sebenarnya. Ya Allah, sebenarnya kami ni hamba ya Allah. Kadang-kadang degil, kadang-kadang tak ikut peraturan, tak dengar cakap, tapi kami masih lagi nak jadi hamba. Itu kalau kita degil Ustaz ya. Kalau kita ni memang baru je baca Quran, baru solat, bila baca iyyaka na'budu ini, ya Allah, kami ni tetap hamba, Engkau juga yang beri segala kekuatan untuk kami beribadah. Jadi kita tak bolehlah sombong Ustaz. Ya, pasal kadang-kadang ada yang bila dah habis 30 juzuk khatam Quran, dia kata, berapa kali khatam? Kan? Baru tak sampai khatam. Dia memandang rendah. Itu bukan isi daripada ayat nombor 5. Dan bila kita dah tahu kita adalah hamba, kita berdoa pada Allah. Itu ayat 6 Ustaz ya. Seorang hamba suka berdoa. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni nanti kita jumpa Nabi Adam, kita jumpa Nabi Ibrahim, kita jumpa Nabi Musa. Doa. Kerana apa? Itu praktikal kepada apa yang ada pada ayat nombor 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan lurus ini jalan paling pendek lah Ustaz. Ya, berbanding dengan jalan bengkak-bengkok tu, walaupun sampai tempat yang sama tetapi lambat. Kan? Kalau waste tu turn right, turn left, stress kita, kan? Jadi tak apalah itu waste, tetapi kalau Al-Quran ini kita nak pergi ke syurga ini, stress kalau boleh diurus dengan panduan hidayah daripada Allah SWT. Sukar-sukar tetapi terus sampai ke syurga. Tak naklah Ustaz ya, di dunia ini kita sukar, susah, tetapi sampai kat sana pun susah juga. Tak nak kan? Kalau boleh kita sukar sedikit dekat sini, tetapi berbaloi kalau straight to the point, terus sampai kepada poin akhir, namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa kita. Ya, doa ini, jalan ini yang dilalui oleh orang-orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita daripada 7 ayat surah Al-Fatihah, sentiasa mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur dan tanda pujian ya pada banyak perkara yang kita terima ataupun orang lain terima. Yang pertama. Yang kedua, berkasih sayang sesama makhluk tanpa membezakan sesiapa pun, kerana ini yang ditunjukkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat nombor 3 ya. Dan seterusnya ikhlas beribadah dan memohon pertolongannya daripada ayat nombor berapa tuan-tuan? Ayat nombor 5 ya. Iyyaka itu menunjukkan saya kena ikhlaskan diri, walaupun kadang-kadang orang sebelah tak hargai saya, tak puji saya, tak senyum pada saya, ibu-ibu penat, kadang-kadang suami pun tak sempat cakap terima kasih, anak-anak pun cakap nak minta ai melo sahaja. Tetapi kalau dah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita doa, kita jadi orang yang buat semua ini adalah kerana-Mu ya Allah, dan moga-moga Allah bagi kita straight to the point, terus sampai di syurga nanti insya-Allah. Kita berdoa di akhir ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah kami mendalami ilmu Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa berada di hati kami ya Allah. Menjaga salat kami ya Allah. Melembut dan menguatkan hati kami untuk terus berinfak pada jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita bersama tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di online di depan kaca TV. Terus Allah makbulkan kerana kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu kita harapkan dengan kita beramal beribadah ini, salah satunya adalah untuk kita memperjuangkan Al-Quran, menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita kempenkan, kita ajak kawan-kawan lebih ramai lagi menonton dan juga boleh hadir ke studio, kerana kita yakin bahawa dengan Quran ianya memberi solusi kejayaan di dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Terus kita Quran, solat dan infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين